Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Saiful akan mengajar Jawi dan Khat untuk darjah 5. Jom kita cuba tengok apakah pelajaran yang pertama. Hukum bacaan. Hukum bacaan adalah pelajaran yang pertama untuk Jawi darjah 5. Jom kita tengok. 1.1 Hukum darlong. Dal, ra, lam, waw, nga. Itu yang dimasukkan dengan hukum darlong. Okay, apa dia? Kita tengok. 1. Hukum darlong terdapat pada perkataan suku kata terbuka alif-alif ataupun a lah. Suku kata kita dah belajar kan? Apa suku kata? Nanti kita tengok lagi lah apa yang dimasukkan dengan suku kata. 2. Ia melibatkan 5 huruf iaitu dal, ra, lam, waw dan nga. Okay, jadi darlong ni bukanlah satu perkataan, tapi ia adalah sambungan huruf-huruf yang terlibat. Huruf-huruf yang terlibat iaitu huruf dal, ra, lam, waw dan nga. Yang ketiga, mengikut hukum ini, jika terdapat salah satu huruf di atas yang diakhiri vokal A, maka suku kata akhir dieja dengan ditambah huruf alif. Okay, kita cuba tengok contohnya. Ejaan Jawi padanan Rumi. Okay, kita cuba tengok contohnya. Dada. Okay, dada huruf dal. Suku kata yang terakhir. Kita kena tengok suku kata yang terakhir ataupun suku kata yang kedua. Suku kata yang kedua huruf dal. Dal termasuk dalam hukum darlong. Dal, ra, lam, waw, nga. Dal ada. Maka perlu ditambah alif. Dada. Kemudian cara. Sama juga ra ada. Termasuk dalam hukum darlong. Maka perlu ditambah alif. Kemudian pala. Pala ni apa? Buah. Huruf lam. Perlu juga ditambah alif. Kemudian ketawa. Lagi nganga. Kemudian nada. Kita tak sebut nada. 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 Kemudian sara. Sara ni menyara. Sara samalah tu. Sara tu bahasa bakunya. Sara tu itu bahasa Johor Riau lah. Kemudian pahala ataupun pahala. Huruf lam. Maka perlu ditambah alif. Kemudian sawa. Sawa. Samalah sawa. Sebutan baku. Sawa Johor Riau. Okay, sawa apa sawa? Ular sawa itulah. Kemudian belanga. Belanga. Belanga tu periuk itulah. Periuk belanga tu. Okay, baik. Maka perkataan-perkataan yang dua suku kata ataupun lebih, kemudian suku kata akhirnya ada huruf-huruf yang termasuk dalam hukum darlong, maka perlu ditambah alif. Okay, baik, harap jelas di situ. Okay, kita tengok seterusnya. Okay, yang keempat, apabila suku kata akhir perkataan tidak bermula dengan salah satu huruf dal, ra, lam, waw, nga, maka huruf alif tidak perlu digunakan. Okay, baik, ini ceritanya selain daripada hukum darlong ataupun selain daripada perkataan-perkataan yang suku kata akhirnya tidak ada 5 huruf ni. Maka tak perlu gunakan alif, tak perlu tambah alif. Nombor 5. Huruf alif digunakan untuk melambangkan vokal pada suku kata pra-akhir sahaja. Pra-akhir sahaja. Maksudnya kalau 3 suku kata yang kedua itulah yang pra-akhir tu. Bukan suku kata yang akhir. Contoh. Okay, ejaan Jawi. Saya. Ruminya saya. Okay, di sini ya tidak ditambah alif sebab huruf ya tidak termasuk dalam hukum darlong. Dia tak ada huruf dal, ra, lam, waw, nga. Huruf ya. Ya, maka dia dah bukanlah. Okay, kemudian rasa. Rasa. Ini bukan ras. Yang ini pun bukan sai. Okay. Kemudian baca. Tak perlu tambah alif di hujungnya. Ini bukan bac. Sebutannya baca. Kemudian tanya. Okay, baik. Kita tengok seterusnya. Latihan. Okay, 1. Tuliskan 7 contoh perkataan yang menepati hukum darlong. Contohnya ni saya dah bagi 2. Yang pertama dada.
Yang kedua, cara. Jadi awak buat perkataan yang selain daripada contoh yang saya dah bagi ni. Okey, dah siap, ambil gambar, hantar pada saya, nanti saya semak. Okey, saya rasa setakat tu dulu untuk pelajaran jawi kita hari ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada masa akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.